Huh, mountain bike, road bike, hybrid bike, folding bike. Yang mana sesuai untuk baru nak main basikal lah? Hai, Assalamualaikum dan salam WA Cyclist. Bertemu dengan saya lagi Hafiz dalam WSC Nice Day minggu ini. Okey, dalam video kali ini saya nak berkongsi dengan anda sikit mengenai pemilihan jenis basikal, terutamanya pada yang baru nak main basikal, baru nak mencuburi basikal ataupun baru nak beli basikal. Mesti tanya-tanya jenis-jenis basikal yang ada kan. Okey, untuk next video nanti kita akan cerita cara untuk membeli basikal ataupun memilih basikal di kedai. Sekarang kita akan cerita jenis-jenis basikal yang ada. Okey, yang pertama, kita cerita mengikut step ataupun kepopularan, mengikut ranking lah, mengikut ranking yang kita biasa dengar. Okey, faham? Okey. Yang pertama, bicycle mountain bike. Okey, mountain bike ataupun nama saintifik Jawa kunonya ialah MTB, ya. MTB, mountain bike. Okey. Mountain bike, kenapa kita boleh pilih mountain bike? Mudah beli mountain bike sebab mountain bike ni sebuah basikal yang mempunyai suspension di bahagian depannya, absorber, dan dia boleh dikayuh atas jalan raya ataupun di kawasan yang off-road ataupun hutan. Senang cerita, mountain bike ni seumpama korang beli sebuah Ford Ranger 2.5 XLT Plus. Ini bukan iklan ya, contohlah korang pakai 4 wheel kan, senang cerita Hilux lah, korang beli Hilux. So bila pakai Hilux, korang boleh bawa on the road, korang boleh bawa off road, korang boleh bawa barang banyak, korang boleh pergi kawasan yang heavy user. Okay, itu kegunaan mountain bike. So kalau korang yang jenis nak beli mountain bike ke nak beli road bike, yang mana okey? So beli je mountain bike. Sebab apa? Kalau korang kayuh on the road, korang boleh feel. Kalau rasa macam boring, next week masuk off road. So kalau korang rasa seronok, maintain je dengan mountain bike. Tapi kalau korang kayuh on the road seronok, tak suka off road, maintain je on the road ataupun tukar tayar yang kecil sikit. Itu mountain bike. Okey, yang kedua. Yang keduanya ialah basikal folding bike ataupun basikal lipat. Basikal lipat ni ada yang tanya, basikal lipat ni ada jenis-jenis ke, ada speed ke dan sebagainya. Sebenarnya basikal lipat ni sekarang ni dah terlalu banyak, macam-macam jenis saiz dia punya tayar. Diameter tayar dia ada yang 12 inci, ada yang 16 inci, 20 inci, 24, 26 dan sebagainya lah. So kelebihan basikal lipat ni sebenarnya untuk sesiapa yang nak kayuh tapi sekadar kayuh, maksudnya tak ada target nak pergi long ride ke, tak ada target nak pergi masuk kompetitif event ke, ataupun nak ringan dan sebagainya, sekadar janji kayuh. So korang beli basikal lipat, kelebihannya yang paling bagus kalau orang yang duduk apartment, duduk kondominium dan sebagainya, kawasan area rumah tu terlalu compact. So bila basikal lipat ni korang boleh pusing area apartment dekat bawah pun dah memadai. Dan lagi satu kelebihan basikal lipat ni, bila korang bawa masuk dalam lift, korang boleh lipat. And then bila masuk dalam rumah, boleh letak bawah meja, boleh letak dalam bilik. So dia tak makan space kat situ. Sebab itu ramai pilih basikal lipat, mudah. Dan juga kalau korang yang dah main basikal, nak cuba ajak orang rumah, nak cuba ajak mak mentua ke, mak sendiri ke, ataupun jiran kayuh basikal, mungkin boleh ajak dia kayuh basikal lipat. Sebab basikal lipat ni senang untuk dikontrol. Dia kecil, dia tak perlulah korang nak cari saiz yang ikut ketinggian dia. Ialah umum tahu, kadang-kadang orang rumah kita ni rendah sedikit So kadang-kadang ramai perempuan tinggi lebih kurang 150 hingga 165 cm. Kalau kategori untuk basikal tu kita kategori sebagai saiz kecil lah. So kalau cari mountain bike saiz kecil ni memang susah sangat, betul juga. Jadi korang belikan basikal lipat. So basikal lipat ni tidak mengira limit tinggi dia berapa, semua boleh pakai dan senang untuk naik dan turun. Tu dia basikal lipat. Yang ketiga ialah road bike ataupun bahasa lain dipanggil racing bike. Racing bike ni sebenarnya kegunaan dia untuk kita kayuh untuk long distance, long riding. Sebab itu dia punya position badan tu sedikit membungkuk. Okay, super macam korang tengok orang bawa Harley Davidson relax dengan orang bawa superbike. Sebab apa superbike membungkuk? Sebab laju. That's why yang pakai superbike ni tak bawa pergi kedai Aceh. Tak ada sakit badan bro kan. So sebab itulah road bike ni dicipta untuk long ride distance. Bukan nak pergi lumba, tapi long ride distance. Mungkin hari ni korang daripada Selangor, korang nak pergi Tanjung Malim, makan ayam pasu tempayan, padu babe. So kalau naik basikal lipat, pisang bos, lama nak sampai. So bila naik road bike dia laju sikit. Sebab apa? Sebab road bike ni tak ada nipis.
dan dia punya diameter dia besar, so dia lebih cepat sampai, dia ringan. Cuma kalau road bike ni sebenarnya dia terlalu banyak kategori, ada yang murah, ada yang mahal. So bukanlah bermaksud korang beli yang ringan korang lebih cepat sampai, tak. Sebenarnya dia ikut kategori-kategori dia. Dia ada all rounder, dia ada aero bike, dia ada climbing bike. So bergantung pada korang punya penggunaan. Korang boleh check kita punya video yang sebelum ni, ada menerangkan macam mana nak pilih kategori road bike yang sesuai untuk korang. Keempat, tadi kita dah cakap pasal mountain bike, folding bike, road bike. Yang keempat yang famous ialah hybrid bike. Apa itu hybrid? Kalau korang tengok dekat kereta hybrid ialah petrol campur bateri. Okay, betul. So kalau dekat bicycle dia tak ada macam tu. Dia adalah combination antara perkahwinan mountain bike dan juga perkahwinan road bike. So dia jadilah anak dia hybrid bike. Okay, macam ni sebenarnya tu. Kenapa kita cakap combination? Combination is about orang putih pula. Dia kombinasi antara dua. Sebab apa? Bila kita tengok hybrid bike ni, kebanyakan hybrid bike handle dia flat. So dia menggunakan handle mountain bike tadi. Okay, handle. So bila dekat frame, dia ada menggunakan frame road bike. Sebab itu frame road bike agak besar. Frame hybrid bike agak menegak berbanding frame mountain bike sedikit condong. So handle mountain, frame frame road bike. Tayar bersaiz diameter lebih kurang dengan road bike. So ada campuran dekat situ, dan gearing yang digunakan ialah gearing yang ada pada mountain bike. Itu dipanggil hybrid. Siapa orang yang patut beli hybrid ni? Korang patut juga beli. Sebab hybrid ni kalau dekat luar negara dia jadikan sebagai commute bike ataupun bicycle yang buat transport pergi kerja, pergi chill dengan member-member kan. So sebab apa hybrid? Sebab tayar dia kecil, ringan, tetapi handle dia flat. So korang tak perlu membongkok. Korang nak pergi kerja bawa bicycle takkan nak membongkok je. Satu lagi agak bahaya, terutama kalau traffic tu pack. Korang nak bongkok, nak tengok belakang susah. So bila handle tu flat, senang untuk korang tengok kiri kanan macam kita bawa motor. Tu je kelebihan hybrid bike. Dan lagi satu, hybrid bike juga boleh letak carrier kat belakang dia untuk korang letak bag. Korang nak pergi kerja letak bag kat belakang. Kalau letak belakang sandang saja berat sebenarnya kalau korang nak pakai. Okay, itu hybrid bike. Sebab itu ramai pilih hybrid, sebab nak ringan sangat, tak nak laju sangat, lebih baik pada hybrid bike. Compare dengan mountain bike, tayar besar, fork berat, tak guna. And then kalau pergi pada road bike, terlalu membongkok, tak kena. So hybrid is the best choice lah. Sebab itu ramai tanya, bicycle yang paling bagus untuk beli ialah ada dua. Sama ada folding bike ataupun hybrid bike. So korang yang baru nak main bicycle, buat research sikit untuk 4 kategori ni tadi. Mountain bike, road bike, folding bike dan juga hybrid bike. So 4 ni paling sesuai untuk korang yang baru main bicycle. Pilih salah satu model ni untuk digunakan sebagai starter untuk cycling. Sangat-sangat saya recommend. Okay, itu dia tadi. Macam mana serba sedikit info mengenai jenis-jenis bicycle yang ada yang korang boleh pilih untuk gunakan sebagai new bike, ataupun cara korang pilih, cara korang nilai brand dan juga model macam mana yang korang nak untuk jadikan first bike korang sebagai cycling activity for yourself. Okay, dalam video yang akan datang kita akan kongsikan sedikit mengenai cara macam mana kita nak pergi ke kedai ataupun membeli bicycle di kedai, terutamanya yang baru nak main bicycle, baru nak menceburi bidang bicycle ni, untuk memilih bicycle dengan cara dan juga jenis bicycle yang betul untuk kriteria yang korang ada. Okay, semoga video kali ini dapat memberi serba sedikit info dan manfaat kepada korang dan juga rakan-rakan yang baru main bicycle. Dan kalau rasa video ni bermanfaat, bagus ataupun ada input dan outputnya tersendiri, korang boleh komen kat bawah ni sebarang pandangan, sebarang cadangan, sebarang pendapat dan sebagainya. Dan kalau korang rasa bagus untuk berkongsi, share lah dekat mana-mana platform yang korang tengok, YouTube ke, Instagram ke, WeChat ke, Bigo ke, TikTok ke, mana-mana ikut korang lah. Okay, semoga bertemu lagi dalam video yang akan datang. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.